anak kalau 6-7 tahun. Suamiku dah arwah setahun yang lalu. Jadi yang jual anak tiri saya sampai sekarang nggak ada kabar. Tengok, okey, ni satu masalah. So dia punya Sinta Rahayu punya suami dah arwah setahun yang lalu. Jadi yang jual anak tiri saya, alamak, siapa pula jual anak tiri dia? Okey, ni aku tak dapat tangkap. Dia dah kahwin, dia ada anak tiri. So, anak suami dia. So anak suami dia tu, yang aku baca ni, kefahaman aku ialah lalu jadi yang jual anak tiri saya sampai sekarang dia tak terima khabar. Ni satu kat mana kalau dia berlaku kat Singapura, kita boleh laporkan dengan satu-satu badan yang yang ada kena mengena dengan masalah tersebut. Kalau di Indonesia tu besarlah, aku tak tahu departmen mana ataupun kementerian apa. Kalau kat Singapura kita ada menteri yang bertanggungjawab dengan sosial, social kalau tak silap, youth development, tak tahu, Ministry of Social and Youth Development. Itu kita boleh tanya, kita boleh buat apa tahu, laporan, ataupun kita ada mahkamah keluarga, mahkamah keluarga. Jadi kita kena tanya orang yang tahu mengenai ini. Aku tak tahu dia jual kat mana, dia jual dengan siapa, berapa harga tu anak tiri, aku tak tahu. Itu aku punya kefahaman. Macam mana dia boleh jual anak ni. Singapore bang, rumah HDB dijual. Singapura bang, rumah HDB dijual anak tiri saya. Okey, ini soal HDB punya rumah ni. Okey, kita tengok anak tiri dia yang jual, artinya tu bang. Okey. Mungkin aku dah faham. Suami awas tahun yang lalu jual anak tiri saya sampai sekarang tak ada kabar. Okey, ini mengenai undang-undang HDB. HDB is acronym for Housing Development Board. Dia ada undang-undang tertera siapa itu owner, siapa tuan punya itu rumah. Kalau nama dia dengan anak dia, itu kalau dia kongsi satu. Okey, kadang nama dia tapi anak dia bukan owner, bukan kepunyaan anak dia. Anak dia adalah macam penumpang gitu, penumpang macam owner and resident ke apa, aku kurang faham dia punya perkataan. Tapi makna bapa dia own, milik itu rumah, anak dia bukan milik. Tapi bila bapa dia meninggal, anak dia boleh pergi dekat Housing Development Board, bawa surat beranak, buktikan pada HDB yang dia adalah anak kepada si mati, dan dia boleh ada ni rumah, sama ada dia jual, dia tinggal, itu terpulang pada dia. Tapi kalau dia ada isteri, kalau ada isteri dia boleh bawa surat nikah. Surat nikah mana? Surat nikah yang diberi ataupun dikeluarkan oleh ROMM, Registry of Marriage Muslim Singapore. Itu setahu akulah, tapi aku kurang arif mengenai ini. Kalau misalnya surat nikah dia daripada negeri lain, katakan daripada negeri Thailand, Indonesia, Myanmar, dia berkahwin kat sana, itu dia kena datang balik, pergi ROMM, Singapura punya registry, apa yang dipanggil, Astaghfirullahalazim, Registry of Malay Marriage kat sana. Jadi kat situ anak tiri dia yang jual, artinya Singapore bang, rumah HDB dijual anak tiri saya LTVP. Sintara, kenapa bisa pula kalau tak ada letak nama bisa dijual? Dia boleh jual lah. Sebab apa? Sebelum dia mati tu dia mesti nak nominate dengan siapa tu rumah. Kalau dia tak buat nomination, dia tak nominate apa dalam bahasa Indonesia, aku pun tak tahulah. Kalau dia tak letak
tak nama dia tak wasiatkan rumah tu akan jatuh pada siapa. Dengan secara sah, anak kandung dia boleh claim ataupun boleh pergi HDB dan minta. That's why ramai orang tak tahu ini kes bila kahwin dengan perempuan luar negeri. Si perempuan tu isteri dia pun tak tahu undang-undang, so dia ingat itu rumah dia punya. Tapi undang-undang HDB berbeza dengan Majlis Ugama Islam Singapura punya tak tahulah undang-undang ke fatwa ke apa ke, dia tak sama. Dia bukan turun pada ini wasiat dia boleh jatuhkan. Even MUIS Majlis Ugama Islam Singapura pun tak boleh override. Override dalam bahasa Melayu aku tak tahu, dia tak boleh macam cakap tak boleh, ini wasiat rumah ni seharusnya pergi pada isteri. Tak, dalam undang-undang HDB dia agak berbeza. So HDB ada undang-undang sendiri. Itu dalam agama Islam Singapura tu tak dapat. Dalam pendek kata itu rumah. Walhasil, Assalamualaikum bang, Novena Hadi abang, apa khabar Putri Andini? Nampak patutlah tak ada nama, nampak Naila tak ada owner, suami seorangku nikah ROM. Sintarayu Naila tak ada owner, suami seorangku nikah ROM. Okey, sini semua message pendek-pendek. Waalaikumsalam Ayu, apa khabar? Ayu Kelana ke Kelana, ada nama anak dia, bolehlah jual lah anak dia jual. Kalau nama kita tak ada, jadi kalau kita kahwin lekas-lekas, especially kita tak tahu ajal maut tangan siapa. Walaupun nampak suami dah 60 pun kita tak tahu bila dia nak pergi. Besok lusa kena serangan sakit jantung, semua boleh jalan. Bila boleh jalan, bila nak tuntut rumah tak boleh tuntut. Tapi saya isterinya. Iya, benar bu, kamu isterinya. Surat nikahnya mana? Ini surat nikahnya. Tengok daripada Indonesia. Where's your marriage certificate there? Oh, Thailand. China tak pakai. Kat Singapura dia tak boleh endorse, tak boleh chop tau. Jadi korang tengok rumah liu meleleh. Jadi kalau pendapat aku, kalau bukan rezeki kita, bukan rezeki kita. Walaupun itu suami kita yang sah, dalam segi agama itu akad nikah berlaku, maknanya dia sudah bernikah. Tapi kenapa harta dia tak ikut syarat-syarat ataupun dalam syariah Islam kan? Dalam ada syariah law, undang-undang syariah. Sebab Singapura ni dia ada dua bahagian tau. Dia ada sekular sama agama Islam. Semua dalam kabli HDB tu dia tak tertakluk under ni. So jadi even pegawai-pegawai di MUIS Majlis Ugama Islam Singapura pun diorang tak ada itu power ataupun tu authority. Dia tak ada tu authority to override HDB punya undang-undang. Dia tak boleh pergi HDB cakap, HDB, saya daripada Majlis Ugama Islam Singapura, rumah ni tak boleh kasih anak dia je, mesti kasih dia punya isteri juga. Tak boleh. HDB bilang bye-bye. So itu aku punya kefahaman. Okay, this is serious. Sebab apa? Itu rumah, kalau kau dapat separuh je, kalau dapat, kau punya hak sebagai isteri. Anak dia ada hak, kau punya isteri pun ada hak. Aku pun kurang faham lah. Jadi aku nak komen pun aku tak tahu. Register of marriage, nampak salt and pepper. Nampak salt, dia dah tambah salt and pepper tau. Jadi sedap sikit. Kenapa bisa bila kalau tak ada letak nama bisa dijual. Sekarang jual, sekarang baru tahu. Kahwin lekal-lekal, bang, kapan mau taruh nama saya di rumah kita berdua? Mesti desak. Dia pergi HDB tukar. Kalau kamu kahwin, biarkan dia meninggal satu hari, rumah tak dapat, anak dia boleh dapat. Itu anak tiri, dia tak kisah mak tiri. Bapak kahwin, ayahku kahwin lagi, ayahku kahwin lagi. Ini tak tahu dia punya isteri yang
Pertama, kat mana? Mungkin dah meninggal, mungkin belum meninggal. Lah, kenapa visa tu tak letak nama visa dijual, nampak? Register of marriage. Saya tak ada nama, bukan PR, nampak? Habis. Bukan PR, selamat. Kalau ada nama, anak dia bolehlah jual. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ayu Kelana. Tak ada owner, suami seorang ku nikah ROM, nampak? Patutlah tak ada nama. Assalamualaikum bang. Novena hadir. Apa khabar Novena, nampak? Anak tiri semua dah ada rumah. Walaupun anak tiri ni, dorang semua dah ada rumah, itu rumah bapak dorang ada bahagian untuk dorang. Kalau bapa dorang ada isteri, which is Sinta lah katakan kan, mungkin dia ada hak juga sebab dia isteri nombor 2 ke, isteri nikah dia tu sah, tapi dia punya sijil pernikahan oleh kerana bukan bernikah di Singapura, jadi itu persoalan dia ialah mungkin tak diiktiraf oleh Majlis Ugama Islam Singapura, satu. Dan kalau misalnya diiktirafkan also, HDB punya undang-undang berbeza. Diorang ada undang-undang sendiri. Jadi apa kamu boleh buat? Kalau kamu boleh pergi Majlis Ugama Islam Singapura, ambil nombor, tanya soalan, nanti ustaz-ustaz kat sana boleh jawab. Satu. Nombor 2, boleh pergi HDB, tanya HDB. Ini suami saya tunjuk surat pernikahan. Ini saya nak tuntut ini rumah. Tengok apa HDB cakap. Sebab apa? Kita ada apa? Surat pernikahan katakan. Saya ada surat pernikahan. Ini dia surat pernikahan saya. Siapa? Sinta berkahwin dengan so and so pada sekian. Saya nak bahagian saya. Tengok apa HDB cakap. Nombor 3, HDB, CPF dia pun ada bahagian kalau dia masih ada CPF lagi. So anak dia, dorang ada bahagian. Kalau dorang tak nak kasih, you boleh nak, kalau bertanding, kalau you boleh engage a lawyer. Tapi sebelum engage lawyer pun you boleh minta consultant lah, consult lawyer. Nanti diorang boleh cakap sama ada kes ataupun tak ada kes, sama ada you boleh menang ataupun tak boleh menang, sama ada you boleh tuntut ataupun you tak boleh tuntut. Itu lawyer lagi tahulah sebab dia tahu undang-undang. Aku apa lawyer buruk aja, aku bukan lawyer apa. So back to nak berbual pasal ni, kita dah cakap pasal apa tau? Kita dah cakap pasal warisan pakai hukum faraid. Betul. Kat Indonesia, kat Malaysia, kat Singapura kita boleh pakai hukum faraid. Okey, tapi undang-undang HDB dia tak takluk pada hukum faraid. Okey, sudah dibahaskan. Kalau you nak ikut faraid, you pergi HDB cakap, saya mau tuntut ikut faraid. Nanti tengok HDB cakap apa. So it's not easy warisan pakai hukum faraid. Isteri tetap dapat. Betul, memang betul dalam buku Islam. Tapi kat dalam dunia ni, bila kita cakap pasal duit, jangan cakap mak tiri, adik-beradik pun boleh bergaduh. Tak berbual pun tak apa. Janji aku dapat, aku lebih bahagian. Kalau itu betul lebih bahagian. Tapi kalau dia ambil bahagian mak tiri dia tu, itu kita kena tanya ustaz. Aku tak boleh jatuhkan hukum halal haram sebab aku tak bertauliah. Aku bukan ustaz, aku bukan guru, aku bukan peguam. Kita nak hukum faraid, kita tahu pasal apa, bila part duit semua faraid. Jadi ini kita serahkan pada pihak berkuasa, orang yang lebih arif, seperti MUIS, Majlis Ugama Islam Singapura, ataupun kena boleh jumpa Majlis Ugama Islam Indonesia. Mungkin ada, aku tak tahu ada apa. Jadi sebab apa? Ganteng. Terima kasih. Dia cakap ganteng tu apa? Handsome. Okay, terima kasih. Okay, then Liza, thank you for joining. Sinta Rayu, saya tahu, nampak. Naila cakap dia tahu. CPF semua namaku, dah terima pun duitnya. Okay, Sinta. Dah terima duit, kita minum kopi sikit lah. Duit di CPF dah dapat.
Ini duit rumah, okey, kita kena bertanding ataupun you kena tanya orang-orang yang lebih arif lah. Kalau tak silap, kalau jumpa peguam you pergi peguam, you jumpa, you kena bayar kalau tak silap 200 Singapore dollars, you ketengahkan you punya case ataupun you punya masalah. Cakap macam mana, tuan peguam, nama saya so and so, ini surat nikah saya, rumah dia segini-gini, saya nak tuntut bahagian saya. Nanti itu peguam akan bilang, oh dia tengok gini, dia dah tahu. So but $200 dah kira 200, mungkin 300, I tak tahu lah. 200 to 500, I tak tahu. This is just a consultation je. You duduk half an hour, the lawyer will tell you whether you have a case sama ada you boleh teruskan tuntut atau tak boleh. Kalau boleh teruskan tuntut, you boleh minta tolong peguam berapa you nak kena bayar. Nanti bila you dapat you pay bahagian, you boleh bayar duit lawyer lah. You buat perjanjian lah. Itu I rasa pendapat I lah. You cakap warisan pakai hukum faraid, isteri tetap dapat. Betul, CPF semua namaku, dah terima pun duitnya. So Allah yarham tu quite adil lah, in the sense that CPF nama you, tapi CPF anak dia ada hak ke tak? How come you semua nama you, so you dapat. So you dapat, you pun mungkin ada anak, I tak tahu. So itu rezeki you dengan anak you lah. Tapi bagaimana dengan anak dia dengan isteri pertama, kita tak tahu. Isteri pertama ada anak lah, dia ada anak-anak kan. Tadi you cakap kan, anak-anak ada orang semua, diorang ada rumah, tapi bapa dia meninggal tu rumah diorang pun nak claim. Apa hubungan you dengan anak-anak dia? Boleh tak you telefon, tanya anak dia A, then after that tanya anak B, tanya anak C, apa khabar? Ini ibu, ibu mana? Ibu dari Indonesia. Ibu dari Indonesia ya. Ya, itu rumah bagaimana? Kamu sudah omongan sama anak-anak, Allah yarham, suami kamu, anak tiri kamu lah. Kalau sudah omongan, apa jawab mereka? Sama ada mereka mau beri atau tidak mau beri. Itu jadi soalan. Sebab apa? Soal wang, soal harta, ini orang akan, bila tiba masanya, mereka akan bergaduh. Anak beranak, adik beradik tidak bertegur sapa kerana wang. Tapi kalau kita ambil itu bahagian kita, okey, tidak punya masalah apa-apa. Tapi kalau kita ambil itu bukan bahagian kita, mana ada orang lagi sepatutnya menerima sebahagian daripada penjualan rumah suami anda. Kalau itu kita di dunia ni kita lepaslah, tapi di akhirat kita kena jawab, sebab yang kita ambil tu bukan hak kita. Walaupun satu sen duit orang kita ambil, itu kita tahulah dia punya hukum. Aku tak perlu cakap lah, sebab aku bukan ustaz lah. CPF semua nama aku sudah terima pun duitnya. Sinta, ya saya tahu, nampak ganteng abang. ABG helper boleh kahwin kat Singapura ke? Oh bisa lah kalau titik mau kahwin. Tapi kalau mau kahwin dengan suami orang kan suami orang banyak tau, suami orang wangi tau. Saya tak ada anak dari arwah, isteri first dan arwah juga sebelum nikah dengan aku. Isteri first makna isteri isteri yang pertama sudah meninggal sebelum bernikah sama Sinta. Okey, so makna isteri dia dah meninggal lah. So rumah tu kepunyaan dia, isteri dia dah tak ada bahagian kan. Rumah tu adalah warisan. Pandai Nayal FTT Adam warisan awal dari isteri pertama dan anak. Rumah tu adalah warisan awal dari isteri pertama dan anak dia. Jadi kita yang isteri kedua tidak dapat. Alamak, dia jatuhkan hukum Islam ni. Hukum faraid tu hukum Islam. Kalau anaknya mau ambil semua, makanlah. Akhirat tengok apa TGG, tolong tak tahu apa.
Apa cerita baru masuk? Okay, kita tengah cakap pasal apa tau? Pasal isteri nak isteri punya suami, dia suami meninggal. Dia ingat dia ada hak ke atas rumah HDB tu, tapi dia punya anak tiri sudah jual, anak tiri sudah hilang. Bye bye. Duit punya pasal, semua habis. Masuk court, turun court, masuk mahkamah, turun mahkamah, naik mahkamah, turun mahkamah, masuk keluar mahkamah, turun naik mahkamah. Pasal apa? Pasal duit. Kalau kita nak fight, tapi di dunia kita lepaslah ke akhirat. Kalau pada aku, walaupun aku rasa aku dah hak, tapi kalau bukan rezeki aku kat dunia, bukanlah. Mungkin ini satu ujian, mungkin ada hikmah, kita pun tak tahu. Nanti banyak duit pun jadi susah. Diorang ingat banyak duit ni makin banyak duit banyak senang. Tak, kadang kita ada test, makin banyak duit makin kita lokek, kita pun tak tolong orang. Kan aturannya, Naila, tak gitu juga semua ada aturannya. Nampak dia cakap itu kan, apa cerita baru masuk, dari gak gitu juga semua ada aturannya. Betul, memang ada aturannya, tapi aturannya complicated. Kamu omongan sama saya nggak bisa sebab saya tidak arif mengenai persoalan ini. Jadi kamu kena pergi dengan Majlis Ugama Islam Singapura, ketemu sama anak dia. Kalau bisa, kalau dia nggak jawab telefon kamu pun, kamu nggak bisa buat apa-apa sih. Betul cakap abang ni, isteri no berapa dah yang nak tuntut. Betul cakap abang ni, isteri nombor berapa, mungkin isteri nombor 2 lah. Tapi isteri nombor 2 ni dia dah dapat CPF dia punya suami yang meninggal tu nominated nama isteri nombor 2. Sebab masa dia kahwin isteri nombor 2 ni, isteri nombor 1 dah meninggal dunia. Bila meninggal dunia, dia kahwin tapi dia ada anak dengan isteri pertama lah. Bila dia anak, so dengan isteri nombor 2 ni dia tak ada anak. Tapi dia punya CPF, dia nominate nama isteri nombor 2. So isteri nombor 2 dah dapat semua. Jadi my persoalan is that, anak dia tak dapat ke dia punya CPF? Kalau isteri nombor 2 dapat, jadi kita dengar daripada sebahagian pihak aja, one side of the story, sebahagian cerita. Lagi sebahagian daripada anak tiri dia kita tak dengar, kita tak tahu cerita sepenuhnya. Jadi aku tak boleh jatuhkan hukum ataupun kira macam sebab first aku tak ada tu ilmu, aku tak ada pengetahuan, aku bukan arif expert in this field lah. Jadi aku tak tahu, aku cuma agak-agak je lah based on abang ni mesti ada rahsia minuman air ajaib. Air ajaib apalah, air susu lah aku minum. Damai Permai, apa khabar Damai Permai? Just got the number 1 gifter badge. Bagus. Damai Permai kan, maintain je muda, aura muda semacam. Alhamdulillah, ini semua rezeki Tuhan bagi. Kadang kita ganteng, kita handsome pun banyak godaan. Itu kita, I terus terang susah nak kawal hawa nafsu, tapi Tuhan tu adil. Jadi apa yang pemberian Tuhan tu, sama ada kita punya rupa, kita punya rezeki, itu semua kita bersyukur je lah. 2, kalau orang puji kita, we say 2 things. 1, kita say Alhamdulillah, sebab segala pujian bagi Allah, sebab Allah ciptakan kita, rupa kita. Nombor 2, kalau orang puji kita, kita beristighfar, astaghfirullahalazim. Kenapa kita beristighfar? Sebab kita takut timbul rasa riak. Kita timbul rasa riak, setan suka, kau ni, kau tengok orang puji kau, jadi kita rasa sombong. Kita tak begitu, kita nak rendah diri. Jadi semua orang, to me, everyone semua good looking. Cuma beauty is in the eyes of the beholder. Mana kalau you good looking itu, siapa yang tengok you important. Ada orang tengok you, ada perempuan semua cantik, kan gitu kan. Itulah aku memang agak-agak jalan cakap rayu. Masalah anak alam, banyak short form lah, akronim aku, tidak nak berbagi barangkali hubungan anda dan mereka tak dekat bisa jadi. Nampak? Alamak, pandailah Naila ni. FTT bracket ADM close bracket Nayal.
Okey, Nayal cakap okey. So sekarang hubungan mak tiri dengan anak tiri tak rapat. Dia kalau rapat okey, dia tak rapat. Anak tiri, mak tiri tak rapat. Kalau misalnya rapat, kalau diorang suka bapa, diorang kahwin dengan isteri baru, diorang dah jumpa, diorang mesti panggil mak, sebab diorang pun tak banyak sedikit pun mungkin tahu mengenai hukum faraid. Macam ni mak tiri, abang tiri aku ada hak tak ke atas rumah mak aku? So mak meninggal tapi bapa ada isteri nombor satu, habis ada abang tiri, tapi abang tiri tak ada kongsi dengan rumah ni. Macam mana rumah warisan, rumah apa? Itu dia punya pecahan dalam mengenai faraid je. Dia ada satu section ataupun satu bahagian yang luas untuk kita pelajari lagi. Ustaz dia specialize dalam bahagian undang-undang hukum faraid. Jadi kalau kita nak tuntut, kita nak claim kita punya bahagian, nak tuntut bahagian kita, dia akan luahkan 1/3, 1/8, 1/5 dah ada. Aku rasa aku pernah dengar tapi tak tahu exactly isteri pertama, isteri kedua ada berapa hak, anak tiri ada hak ke tak ada, anak angkat ada hak ke tak ada. Semua kita nak tahu. Islam ni complete tau, dia dah complete, dah aturkan semua. Kita jumpa je, but then again dekat di Singapura ada lain undang-undang. Dia tak 100% sebab bila come to HDB, dia tak tertakluk under faraid. Siapa pun nama kat situ, dia pun nama dia ambil. Bila ada second owner, especially ada owner, kalau dia taruh nama anak dia ke apa, orang claim cepat, tak habis. Dah habis. Kalau nombor 2, isteri nombor 2 pun ada surat nikah dekat Indonesia semua, dah boleh selamat tinggal. Selamat tinggal Puspita. Dong 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 dong. Tidak nak berbagai barangkali hubungan adalah tidak nampak kan main muda, aura muda semacam Josh God. Abang cakap je tak baca komen tu. Nampak titik sudah marah aku, sudah ingatkan aku tak baca komen. Biasalah orang Indonesia kahwin Singapura dipandang rendah orang Singapura. Alamak, ini aku sedih tau. Selamat malam. Nampak Ina Rin. Selamat malam Ina Rin. Kawan baik ASM tak TikTok ke? Damai permain ni kalau aku keluar mesti dia sebut ASM tau. ASM dah hilang lah. Dia sekarang dah kaya, dah buat renovation. Betul cakap abang, nampak betul cakap aku. Tak baca komenku. Aku nak baca lah komen ni. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam Ben Benji. Alamak, borak-borak members orang kampung Getah 83. Nampak memang tak baik 7 tahun nikah, jaga sakit sampai arwah tak ada. Nampak dia punya jasa. Siapa jaga dia punya bapa Sinta dah 7 tahun dia jaga arwah bapa sakit. Nampak anak bini pertama tak dapat apa-apa sebab nama tak ada dalam nomination. Alamak, power Getah. Bisa juga kerana kita tidak dapat dengan mereka, jadi mereka tak nak berbagi, tak nak. Susu cap apa? Susu cap gantung damai permai. Susu cap gantung sedap. Masam-masam. Abang ni mesti ada rasa minum air jahe. Tak ada tadi. Just got number 1 batch. Okay, damai. Je muda aura. Okay, aku nak baca bawah. Titik ada gak BCA komenku baca, dah lupa lah. Salam. Waalaikumsalam. Ina Rins. Alamak, Ina Rins siapa ni? Nampak cantik. Selamat malam. Kawan bayi SM tak TikTok ke? Biasalah orang Indonesia kahwin Singapura dipandang rendah. Alamak, very sad Shouldn't be like that lah. Kenapa orang Indonesia? Orang Indonesia tak ada kurangnya. Malahan aku rasa orang Indonesia dia hebat-hebat. Dia punya wanita pintar, apa hebat, rajin, layan suami, jaga suami sampai meninggal, sampai nafas yang terakhir. Kini saat yang terakhir. Baca ini baca apa? Invite life together. Abang, how are you? Baik, titik. Baiklah, titik Mastika. Saya undur diri dulu bang. Saya nak bawa kereta dulu. Assalamualaikum. Selamat jumpa lagi. Okey, terima kasih Nayal. Terima kasih. Saya ada 2 girlfriend. Kau baca. Alamak kan kaya. Kasihlah aku satu ada bagus-bagus punya. Ke tak ada.
Satu alamak, tapi kenyataan gitu, memang kenyataan lah Mia Nampak tidak semua begitu. Say ada kalian kita tak tahu masalah mereka, semua ada masalah. Abang cakap dia tak baca komen, nampak biasalah orang Indonesia kat Singapura dipandang rendah. Tak gitulah Sinar Rayu live together. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Zubiani. Makasih dah cinta country ku. Alamak, titik apa ni country, country. Makasih dah cinta-cinta. Alamak, banyak cinta-cinta lah. Okay, maaf kalau aku miss some of the how are you. Abang, how are you? Very, very good. Saya berundur di okay, I'm very good Okay, please accept my sincere apology. Maaf kalau saya tak terbaca komen anda. Sebab apa kadang sedap tengah berbual, tengah jawab soalan, tak dapat baca komen. Jadi ni perempuan Indonesia lembut manja. Kasih kita tengok. Manja lah. Perempuan Indonesia kan nak makan dia lapkan piring kau tau. Abang Nizar siapa ni? Aidil Ahra. Adit Azlina. Adit, apa khabar Adit? Baik. Okay, Adit Azlina dah masuk. Okay, so perempuan Indonesia ni dia punya layan suami tahap tinggi. Perempuan Singapura ni dia bukan tak layan, sebab apa, dia not exposed to that mungkin poverty ataupun budaya lain tau. Walaupun diorang sihat bang, alhamdulillah Adit. Okay, semoga sihat-sihat belaka Okay, thank you for following me. Okay, I nak cakap ni perempuan Indonesia dia punya hebat lah Ini aku punya apa yang aku perhatikan. Jadi korang bila pergi Indonesia tu, kau nak makan nanti dia lapkan pinggan, dia taruh, dia cedokkan kau nasi. Kalau isteri kita kat Singapura agak-agak ada cedokkan kita nasi tu. Dia kena cedok dengan tu, cedok juga dia ketuk kepala kita. Okay, masing-masing quite sad. Pasal apa? Diorang pun kerja kat Singapura. Jadi abang cedok sendiri lah. Kopi ambil sendiri, kopi ambil sendiri, kacau minum sendiri. Sekali bila jumpa perempuan di Indonesia, diorang punya layanan grade A star punya grade. Mana layan diorang istimewa tau. Bang sana, bang sini, dengan penuh rasa hormat. Bye-bye perempuan Singapura. Habis lah, tinggal. Makasih dia puja Indonesia woman ni. Betul. Bukan aku puji, aku tengok, okay, bukan Indonesia je, perempuan Thailand, perempuan Malaysia, perempuan yang ada lagi I cakap you you love Indonesia, I also love Indonesia. Indonesia, aku dah cakap, Indonesia adalah satu negeri yang hebat. Bagaimana diorang punya budaya tu kaya dengan budi bahasa, tata tertib, hormat, menghormati. Bila datang kat Singapura ni semua banyak dah terhakis pasal apa? Sebab kita dah kononnya berilmu lah. Dah berilmu tu datang kesombongan lah. Kata pasal diorang tak belajar kan, diorang tak tahu hormat suami. Jadi diorang tengok, apa, aku pun kerja apa, kenapa aku kena buatkan kau kopi. Tapi ada perempuan tu cakap dia buatkan kopi bukan pasal itu dia punya kerja ke ataupun bukan dia punya kerja, sebab dia buatkan kopi untuk suami dia sebab dia sayang suami dia. Macam gitu, dia vice versa. I'm not saying that suami pun tak ada peranan, suami pun ada peranan. Kalau suami boleh bantu buat kerja-kerja rumah, bantu lah. Tapi suami pun banyak MCP, male chauvinist speak. Male chauvinist speak, aduh, kena ketuk, cedok kepala tu jadi. I love Indonesia. Very sad That one very sad lah. Okay, that one I exaggerate, kena ketuk lah. Tapi dia tak physically ambil tu cedok nasi, dia ketuk kepala kita, tak lah. So maknanya layanan sudah berkurangan. Itu sebab suami dia pergi luar, dia mencari. Sebab kat rumah dia dah tak ada, dia rasa dah tak ada kasih sayang tu, dah malap tau. Api cinta yang baru kahwin tu sudah malap. Macam ibaratkan perkahwinan tu satu pohon pokok kan. Jadi kita siram air tu adalah komunikasi. Pohon ni adalah perkahwinan. Jadi perkahwinan kita kalau kita tak siram dengan air, dia akan layu, dia akan mati, dia layu. So communication is very important, but
orang tak ada skill. Dia tak ada balik. Kalau balik kerja ke apa, dia tak berbual. Kalau dengan kawan, dia berbual rancak. Macam-macam cerita lah, pasal bola lah, pasal apa lah, pasal politik lah, pasal ni laju lah, pasal Leon Pereira, pasal siapa tu, Tan Chuan Chin lah, pasal Nicole Sia lah, semua kita tahu kan. Cakap dengan kawan, tapi dengan bini diam, senyap mati, tak ada words. Bini also play important part. Kalau laki berbual, laki cakap, don't belittle them. Masalah isteri kat Singapura ni, bila suami cakap dia semua salah. Suami buat kelakar, tak kelakar. Suami buat kelakar, buat bercanda tapi pada isteri tak lucu. Dia sudah tidak faham lucu, dia sudah tidak tahu what's this not even funny, ini pun apa, tak kelakar apa, kenapa kamu bercanda. Jadi lama-lama suami kecil hati dan dia pergi cari di luar. Di luar dia dapat perempuan yang suka ketawa dengan kelucuan dia, dengan dia bercanda. Itulah dia jatuh hati. Habis, selamat tinggal isteri tua. Busuk-busuk isteri tua, sakit pening isteri tua. Kenapa tak pergi dengan isteri muda? Yes, betul tu bang. Isteri saya kalau minta kopi, dia order kopi dari Grab. Dia kata, cry satu kat Batam bang, gurau je Vanessa. I nak try, tapi tak ada duit. Memang Tuhan dah peruntukkan I pay rezeki macam gitu. Untuk I sendiri kadang kerik sana kerik sini tu, macam apa tau, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. So macam mana nak tanggung cari satu kat Batam? Tak ada duit. Yang cari kat Batam tu, diorang ada duit. Ada 3 skandal ataupun selingkuh. Dalam bahasa Indonesia aku baru belajar selingkuh. Selingkuh terjadi ada 3 perkara. Satu ialah ada keinginan. Dia ada keinginan. Nombor 2, dia ada wang. Nombor 3, dia ada kelapangan masa. Kalau 3-3 ni ada, jadi selingkuh, jadi skandal, jadi affair. Jadi dia boleh, kalau tak ada salah satu, tak ada. Maksudnya dia ada masa, dia ada wang, masa dengan wang, tapi dia tak ada keinginan, tak jadi. Kalau salah satu. Tapi kalau misalnya dia ada wang, dia ada keinginan, tapi dia tak ada masa. Masa itu bisa diciptakan. You will find a way to create that time, masa untuk berselingkuh. Sebab orang bercinta ni, walaupun dia dah kahwin, dia cakap dah kahwin, dah gila, ada anak. Tak ada. Kita tengok recent case dengan kita punya members of parliament. Apa jadi? Kita tak boleh salahkan diorang. Sebab apa? Diorang ada nafsu. Jadi bila kita balik, suami dah tak nak dengar cakap kita. Kita pergi kat mana? Kita pergi kat apa? Kawan tempat kerja, working colleague, kita berbual, dia dengar pula. Kena pula working colleague macam aku, dengar, kenapa dengan you? Alamak, kesian lah. Senang aja nak berbual dengan perempuan. Kau puji dia, kau dengar what, when, where, why, who and how. What, apa dia, nanti dia ceritakan lah. Gini bang, saya gini. Siapa? Dia tu, dia gini, jadi gini. Kenapa? Dia sebab dia gini, saya fikir dia gini. Semua katanya kan. Bagaimana? Dia kata, how? Dia gini, nanti dia gitu. Kau apa perempuan ni, kau kasih dia listening ear je. Perempuan, dia akan give sex for love. Man will give love for sex. Ini korang nak percaya tak nak percaya, itu korang punya pasal. Try satu kat Batam bang, gurau je, nampak. Yes, betul abang, kopi dia suruh order Grab, nampak. Bang, kenapa your wife dah cantik tapi terkadang husband boleh selingkuh? Betul. Wife cantik, dia ada macam apa tau, ada kawan aku cakap, dia bilang nasi ada tapi tak boleh makan. Dia punya erti apa, nasi tu isteri ada tapi tak boleh makan, makna dia tak boleh berjima, dia tak ada boleh adakan hubungan seks. Dia penat lah, kepala sakit lah, macam-macam alasan dia beri. Suami pun lama-lama jadi bosan. Ada orang dia tak berjima hingga bertahun. Kita nak percaya tak nak percaya tak tahu. Singapura salah satu negara yang banyak tekanan hidup. So dia orang buat satu kajian dekat Southeast Asia, Asia Tenggara ni, Singapura paling sedikit mengadakan hubungan seks dengan pasangan. 3 bulan sekali. Apa? 3 bulan satu kali,
Macam mana you nak tunggu? Lelaki satu minggu tak dapat, dia punya kepala pening tau. Makan aspirin, ubat Panadol tau. Thailand paling tinggi. Thailand setiap 3 hari diorang adakan hubungan seks sekali. So every 3 days, 3 hari seks, 3 hari seks, 3 hari seks. Singapura 3 bulan satu kali. Jadi apa jadi? So lelaki Singapura, suami yang dah berkahwin, diorang cari kat luar. Habis bila dah dapat, bila dah tahu suami kahwin lagi satu, isteri meradang, gatal lah, miang keladi lah, dah tua, kubur kata mari, rumah kata nanti. Dia pun pergi juga, dia tak peduli anak dia tinggalkan apa. Dia punya needs are not met, makna kemahuan batin dia tak di not address, tak dilayani lah. Macam gitulah aku agak lah. Tambah keempat tergoda kena garu Yuan B kelapa. Okey bang, aku pamit ya. Salam buat Bukit Batok. Okey, Sinta, thank you for your comment and kasih saya idea untuk buat konten lah. So saya pun kurang arif, maaf kalau ada saya punya pendapat yang kurang memuaskan. Okay, so hopefully others can help you and hopefully you have a good day. Nampak tau, bang kenapa your wife dah cantik? Betul, wife cantik tak boleh makan buat apa. Kadang kita tengok dia punya suami ganteng tapi isteri pun tak lawa, sebab layanan dia baik, dia jaga, dia hormat, lama-lama timbul kasih sayang. Okay, bye, ke Batam lah. Aku beliin kopi nanti ya. Okey, I nak kopi dangdut. Ada kopi dangdut. Kalau aku pandang kopi dangdut. Kopi dangdut. Okay guys, Batam is kita punya destination for men. It's like a paradise, macam syurga di dunia tau. Untuk siapa? Untuk lelaki-lelaki yang dah keluarkan CPF. So diorang ada tu financial power pergi sana, dan sana tukaran mata wang pun lemah. Jadi diorang belanja macam raja gitulah, macam sultan lah. Pergi nak beli rumah, ramai yang ada rumah kat sana. So sekarang dah jam 10, aku dah berbual dah berapa lama aku tak tahu. Okay guys, thank you for watching. Aku tak tahu bila aku nak end up gini. Aku tengok orang bertambah sikit, dah tak ada apa-apa lagi. I should be ready. Aku nak end this video. Thank you so much for watching. Please follow me, smash the like button, comments and share. And don't forget to follow my TikTok. Aku nak ucapkan terima kasih pada semua yang hadir. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun tersilap. Bye.